السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'. Makasih kepada Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa masjid dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, pada malam minggu ini kita dapat bersama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berada dalam majlis ilmu sempena mengingati sambutan tahun baru Hijrah 1445. Sekaligus kita nak mengenang perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, yang merupakan satu titik bersejarah yang sangat besar ke arah satu perubahan dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Dari Mekah yang ketika itu sukar nak melaksanakan Islam, berhijrah ke Madinah untuk mengasaskan masyarakat Islam dan negara Islam yang pertama. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita nak bincang isu-isu yang berkaitan dengan ma'al hijrah. Walaupun ceramah ma'al hijrah ni tiap-tiap tahun kita sambut, tapi tiap-tiap tahun juga kita akan bincang, kita akan muhasabah, kita akan cuba menilai diri kita, apakah kita benar-benar berhijrah ataupun tidak. Berhijrah dalam arti kata kita berubah, berpindah ke arah yang lebih baik, sebab hakikat yang kita tidak dapat nafikan ialah umur kita sudah berubah. Itu juga dalam konteks hijrah juga. Umur kita juga berhijrah dari tahun 1444 ke 1445, maknanya meningkat satu lagi tahun. Bila kita sambut 1445 hijrah, maksud dia apa? Umur kita makin meningkat, usia kita makin singkat, kubur pun makin dekat, dan itulah suatu hakikat yang tak dapat dinafikan oleh sesiapa. Sebab tu saya teringat kata-kata Al-Imam Asy-Syaikh Hasanul Banna. Dia kata al-waqtu huwal hayah. Dia kata masa itu, waktu itu nyawa kita. Bila berlalu satu waktu, satu masa, maknanya sebahagian nyawa kita juga sudah berlalu. Itu maknanya usia kita makin singkat tu. Sebab itu satu kata-kata daripada Al-Imam Hasanul Basri yang meninggal dunia tahun 110 Hijrah. Apa kata Imam Hasan Basri? Dia kata, ya bna Adam, innamal antal ayyam
wahai anak-anak Adam, sesungguhnya engkau ini ayam. Ayam ni bukan maksud ayam itik dah. Ayam ni bahasa Arab jamak kepada yaum, bermaksud days, hari. Engkau ni umpama days, umpama hari-hari. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Bila berlalu satu hari dalam hidupmu, maknanya sebahagian nyawamu juga berlalu. Allahu akbar, tuan-tuan. Maka dengan sebab itu malam ni kita nak muhasabah, kita nak menilai bila mana umur kita berubah, umur kita berpindah, umur kita meningkat, konteks diri kita bagaimana? Apakah kita berhijrah ke arah yang lebih baik ataupun kita tidak melakukan apa-apa? Ini yang kita nak bincangkan, tuan-tuan. Dan untuk memastikan supaya perbincangan kita lebih interaktif, insya-Allah saya akan buka ruang seluas-luasnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau nak bertanya soalan, saya alu-alukan. Siapa-siapa yang nak tanya soalan, sama ada soalan yang berkaitan dengan tajuk kita sambutan Ma'al Hijrah ni, ataupun yang di luar tajuk pun boleh. Cuma jangan tanya saya nak pilih calon mana. Sudahlah, ente berfikir sendiri ya. Jadi sebab hari ni penerimaan calon kan, yang tanya pula, ustaz nak pilih hak mana, ente pun tahulah bagaimana keadaan di sini. Jadi maknanya boleh tanya apa-apa soalan, sama ada berkaitan dengan tajuk ataupun di luar tajuk pun boleh. Jadi siapa-siapa yang nak tanya soalan boleh terus WhatsApp kepada saya. Saya buka talian WhatsApp malam ni. Jadi anda boleh hantar soalan anda kepada saya di talian WhatsApp 019 324 1364. Dapat? Kau orang sini cakap Arab kan ni? Dapat dah? Tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada soalan boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang, boleh hantar soalan kepada saya di talian 019 324 1364, dan diumumkan bahawa talian dibuka sekarang. Jadi tuan-tuan boleh hantar soalan, saya akan terus respon soalan-soalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kita buat program kita malam ni ala-ala program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebab kalau program Tanyalah Ustaz di TV3 tu, yang duk rajin telefon ialah siapa rajin telefon? Haji Tukinon, Cik Omar Abdul Majid. Kalau sekat kat Sungai Buloh ni, Cik Ismail Sungai Buloh. Tu duk telefon pun. Rawang ni Kak Yat. Tu duk telefon. Hak daripada Kuang ni tak ada lagi rasa. Hak dari Masjid Nurul Yaqin ni. Pasal tak ada, sebab sini yakin sungguh. Tu tak payah tanya, dia kata dah Nurul Yaqin dah. Kan? Dah yakin sungguh-sungguh dah. Jadi tak apa, kalau tak berkesempatan untuk bertanya soalan di sana, anda boleh tanya di sini insya-Allah. Saya cuba responlah dari semasa ke semasa. Ada soalan saya akan jawab dulu, lepas tu saya akan sambung pula perbincangan kita. Begitulah seterusnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila kita sambut Ma'al Hijrah ni tuan-tuan, kita teringat jasa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni orang hebat tuan-tuan, orang hebat. Sebab itu Nabi mendoakan pada Sayyidina Umar. Waktu tu Sayyidina Umar belum Islam lagi. Nabi doa dah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, bagilah kemuliaan pada Islam ni dengan salah seorang dua Umar. Minta-mintalah salah seorang yang masuk Islam. Siapa? Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Dan akhirnya yang terima Islam ialah Umar Al-Khattab. Nabi kata khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqahu. Orang yang terbilang di kalangan kamu pada zaman jahiliyah, dia juga akan jadi orang yang terbilang di zaman Islam bila mana dia faham Islam. Jadi tuan-tuan, hebatnya Umar ni, bila mana dialah sebenarnya ia mengasaskan tahun hijrah. Yang asaskan tahun hijrah ni Umar. Sebab apa? Sebab zaman Nabi tahun hijrah tak ada, bulan ada, tahun tak ada.
Nabi lahir bulan apa? Rabiul Awal kan? Tahun? Sebab apa sebut tahun gajah? Sebab tahun tak ada. Jadi ikut apa situasi peristiwa pada tahun itu. Kebetulan 55 hari sebelum kelahiran Nabi berlakunya serangan tentera bergajah. Lalu tahun itu dipanggil tahun gajah. Begitu je lah. Tak ada tahun yang tetap. Tak ada. Bulan ada, tahun tak ada. Sebab itu pada zaman Umar Al-Khattab, Umar mulai menghadapi masalah bila mana surat-surat dihantar oleh gubernur. Contohnya gubernur Mesir hantar surat bertarikh 3 Sya'ban. Tahun tak ada. Kat tu je lah 3 Sya'ban. Tahun depan pula dapat surat pula. Ya, surat bertarikh 10 Muharram contohnya. Ni hak bila? Kan jadi masalah. Ni hak tahun bila? Hak ni hak tahun bila? Sebab dia hanya tulis bulan saja. Dia hanya tulis bulan tapi tak ada tahun. Maka dengan sebab itu inisiatif Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apa Umar buat? Dia kata dia pekat dengan semua sahabat, dia buat berbincang, dia buat discussion, dia buat mesyuarat, dia buat meeting, dia kata lagu ni lah, dia kata macam ni, okey. Kita wujudkan bagi umat Islam ni tahun. Bulan memang sedia ada tapi tahun tak ada. So kita nak ambil sempena apa nak jadikan tahun yang pertama. Peristiwa apa nak jadikan sebagai tahun yang pertama. So macam-macam lah cadangan yang diberikan. Ada yang bagi cadangan sempena Maulid Nabi, kelahiran Nabi SAW tahun yang pertama. Ada yang bagi cadangan Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah tahun yang pertama. Ada yang bagi cadangan Perang Badar tahun yang pertama. Jadi akhirnya ringkas ceritanya Umar menerima, iaitu tahun Nabi hijrah itu dikira tahun yang pertama, walaupun Nabi bukan hijrah bulan Muharram. Sebab bukan ambil bulan, ambil tahun Nabi hijrah. Sebab sedia kala di kalangan umat Arab pada ketika itu Muharram memang dikira bulan satu, sebab dia datang lepas Zulhijjah. Zulhijjah bulan haji. Bila selesai buat haji, tuan-tuan, semangat pun dah jadi hebat. Semangat macam orang kita, sahabat-sahabat kita balik haji, kita tengok macam mana kan? Dia siap tarik serban apa semua, mari masjid tu, dia semangat dia lain macam. Dulu tak pernah pakai serban, sekarang pakai serban, alhamdulillah. Dulu tak pakai jubah, sekarang balik pakai jubah. Dulu kurma jarang-jarang pada Ramadan, bila ni hari-hari kurma kan? Balik daripada Mekah, semangat dia lain. Jadi daripada Zulhijjah masuk Muharram, semangat momentum itu, itulah Muharram dikira bulan yang pertama. Sebab itu tidak diambil daripada bulan Nabi hijrah, diambil tahun Nabi hijrah tu kira tahun yang pertama. Adapun Nabi hijrah ni bulan berapa? Nabi keluar daripada rumah penghujung Safar. Nabi start jalan awal Rabiul Awal. Nabi sampai di Quba tanggal 12 Rabiul Awal. Bukan 12, 8. Nabi sampai di Quba tanggal 8 Rabiul Awal. Di Quba Nabi buat apa? Nabi bina apa? Nabi bina masjid yang dirakamkan oleh Allah dalam surah Taubah, la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibina di atas dasar taqwa. Itu masjid yang pertama, tuan-tuan, first masjid. Sebab itu setiap kali kita sambut tahun hijrah, tuan-tuan, kita akan terbayang hijrah Nabi. Itu jasa Umar supaya kita sentiasa ingat hijrah Nabi. Sebab hijrah Nabi ini merupakan satu titik tolak kepada perubahan besar dalam kehidupan umat Islam. Umat Islam di Mekah susah, dizalimi, susah nak melaksanakan Islam, nak menzahirkan Islam, susah menghadapi tentangan demi tentangan. Di Madinah umat Islam dapat menzahirkan kecantikan Islam. Islam dapat dilaksanakan, Islam dapat dipraktikkan, akhlak Islam terserlah, yang akhirnya tuan-tuan, penduduk Madinah ketika mana mula-mula Nabi hijrah ke Madinah tak sampai 1/3 yang Islam. Masyarakat ketika itu masyarakat majmuk, tapi akhirnya sebelum kewafatan Nabi SAW kita dapat menyaksikan majoriti penduduk Madinah sudah memeluk Islam. Itu kesan dia. Islam tersebar luas ke seluruh dunia. Jadi peristiwa hijrah ni satu peristiwa besar yang mana yang menuntut kepada kita untuk kita mengambil penghayatan dan juga pengajaran yang sangat-sangat besar.
terutama dalam konteks diri kita, dalam konteks keluarga kita, dalam konteks masyarakat kita. Apakah bentuk penghijrahan yang perlu kita lakukan pada masa kini? Kita nak hijrah apa sekarang ni? Nak hijrah daripada Kuang nak pergi ke Lawang kah? Dekat dah kan? Nak hijrah daripada mana ni? Tak perlu lagi kot hijrah tempat, dah selesa dah duduk sini, pakai duduk sini lah. Nabi pun satu ketika lepas pembukaan kota Mekah, Nabi kata apa? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Nabi pun sebut begitulah. Maknanya, maksud hijrah yang berpindah Mekah ke Madinah ni tak perlu dah, Nabi kata. Sebab apa tak perlu dah? Dah orang Mekah terima Islam dah. Dulu ni hak kita hijrah ni sebab orang Mekah tak terima Islam. Sekarang ni orang Mekah terima Islam. Tetapi tak perlulah hijrah Mekah Madinah dah. Tetapi Nabi kata, walakin jihadun wa niyah. Tapi hijrah yang perlu dilakukan syaban waktu, sepanjang zaman, sepanjang masa, jihadun wa niyah. Dua benda tuan-tuan, jihad dan niat. Jihad dan niat. Hak niat Nabi kata. Jihad tu apa? Jihad tu pengorbanan. Jihad tu pengorbanan, usaha kita nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jihad ni kalau ikut ulama sebut, apa makna jihad? Kita terjemah pengorbanan tadi. Asal betul maksud jihad ni adalah al-ijtihad, usaha bersungguh-sungguh. Itu jihad. Usaha bersungguh-sungguh dalam konteks apa? Al-ijtihad fil husul ala ma yuhibbuhu Allah minal iman wal amali salih. Usaha yang bersungguh-sungguh nak dapat kasih sayang dan keredaan Allah dengan iman dan amal salih. Satu. Yang kedua, al-ijtihad fi daf'i ma yubghiduhu Allah minal kufri wan nifaqi wal isyan. Usaha yang bersungguh-sungguh untuk menghindarkan diri kita daripada kemurkaan Allah yang terdiri daripada perkara kekufuran, kemunafikan dan juga maksiat. Itu jihad. Pengorbanan kita yang kita kena buat sepanjang masa, setiap ketika. Pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita datang masjid contohnya. Pengorbanan kita, usaha kita bersungguh-sungguh nak dapat redha Allah Ta'ala. Kita bangun qiyamul lail. Pengorbanan kita nak supaya Allah sayang kita. Kita jalinkan hubungan sesama umat Islam dengan cantik, dengan elok. Pengorbanan kita, usaha kita, jihad kita untuk menghindarkan diri daripada maksiat, daripada perkara-perkara kufur, perkara maksiat, maka kita pastikan kita tidak melakukan perkara-perkara yang Allah larang dalam apa keadaan sekalipun. Berasa nak maki orang, katakan ni zaman duk bergaduh politik ni, berasa nak maki orang, teringat, oh tak boleh, tak boleh. Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, dia bercakap baik atau diam. Kita pun tak jadi nak cakap, tak apalah. Kita hanya bercakap benda baik-baik saja, bentangkan hujah-hujah dan sebagainya, tanpa menyakitkan orang lain dengan fitnah, dengan umpatan, dengan benda-benda yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ijtihad, itu kata usaha jihad kita. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata tidak ada hijrah lepas pembukaan kota Mekah, tapi hijrah jihad ni kena ada. Hijrah jihad, hijrah pengorbanan, hijrah usaha bersungguh-sungguh nak dapat redha Allah, kasih sayang Allah. Hak ni kena ada secara berterusan. Sebab itu dalam kitab jihad dia kata jihad ni ada beberapa kategori. Bila kita sebut tentang jihad lah tuan-tuan, sebab kadang-kadang istilah jihad ni orang takut. Bila sebut jihad je ada perang, jihad je perang. Tak, jihad ni luas daripada itu. Bukan perang yang kata jihadnya. Jadi apa tu maksud jihad? Kita dah sebut dah maksud jihadnya, kan tuan-tuan? Apa maksud jihad? Kita dah habaq. Apa kategori jihad? Jihad ni ada berapa kategori? Ada berapa kategori? Antaranya jihad lawan nafsu. Inna nafsa la amaratun bisu, kata Allah. Nafsu ni mengajak kepada kejahatan. Nafsu ni makna apa? Nafsu ni makna keinginan. Kita ni keinginan nak main masjid dengan pasar malam, mana kuat lagi? Mana kuat lagi?
keinginan nak mari program ni, nak mari majlis kita ni dengan nak pergi pasal malam, mana kuat lagi? Kuat pasal malam ke tak? Itu keinginan ni. Itu kata nafsu ni. Nafsu tu keinginan. Dan biasanya nafsu ni dia teringin hak benda tak elok atau banyak. Sebab tu kita kena kontrol nafsu ni. Kita kena kontrol nafsu ni supaya keinginan itu dihalalkan kepada perkara-perkara yang baik. Sampai jadi nafsu mutmainnah. So macam mana cara dia? Itu nama dia jihad lawan hawa nafsu. Macam mana cara dia? Cara dia, kata para ulama, yang pertama kita kena menuntut ilmu. Kita kena cari ilmu. Itu yang pertama. Kita tewaskan nafsu kita dengan ilmu, dengan mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu ni merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama, yang penting. Dalam konteks hijrah, macam kita sebut konteks hijrah ni lah. Kalau kita nak bicara hijrah apa sekalipun, dia bermula dengan ilmu dulu. Macam mana kita nak hijrah kepada kebaikan kalau kita tidak ada ilmu? Macam mana kalau kita nak buat amal soleh sedangkan kita tak faham? Sebab itu hijrah keilmuan itu penting, dan itu salah satu cara berjihad lawan hawa nafsu, dengan menuntut ilmu. Nafsu kita cukup tak suka, Allah susah, kita lawan dia. Untuk apa? Untuk kita melakukan sesuatu untuk mendapat kasih sayang dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi yang pertama sekali apa? Kita tuntut ilmu. Al-ilmu imam al-amal. Ilmu pemimpin kepada amalan. Ini penting tuan-tuan. Kalau ilmu tak ada, habis. Amalan-amalan kita yang tak berasaskan pada ilmu. Hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok masalah keruntuhan akidah, ajaran sesat. Yang terbaru ajaran apa? Sihah. Tu. Kalau orang tak ada ilmu tuan-tuan, memang jadi dia akan hancur. Dia akan ikut. Orang yang buat ajaran sesat ni tuan-tuan, dia ada kepentingan dia. Kita tahu. Dulu saya pernah temu ramah Nabi Melayu tuan-tuan. Orang Melayu hak mengaku sebagai Nabi. Masa saya temu ramah tu, dia kira dia ustaz syab tobat dah apa semua. Bila keluar daripada penjara, jadi pula. Sebab kadang-kadang dia ni, orang ni, dia ada kepentingan tertentu. Maka dia buat, dia create satu ajaran. Tapi yang saya heran ni pengikut ni. Pasal apa dia pengikut? Itu persoalan dia. Antara punca dia ikut sebab apa? Sebab tidak ada ilmu. Sebab tidak ada ilmu, itulah ramai mana yang dia berpegang kepada mimpi yang datang dalam tidur dia. Dia pegang sungguh mimpi itu. Sedangkan dalam hukum syarak, kalau kita menuntut ilmu, kita tahu ia bukan jadi satu hujah dalam hukum syarak mimpi ni. Jadi ilmu tu penting tuan-tuan. Kalau tidak ada ilmu, walau dia baik sekalipun, dia ni baik, akhlak dia baik, tapi tak ada ilmu, maka dia rosak. Sebab itu dalam kitab Talbis Iblis menyatakan bahawa Iblis ni ranking nombor 1 yang dia paling suka ialah orang jahil. Itu Iblis. Iblis ni ranking nombor 1 yang dia paling suka ialah orang jahil. Sebab apa? Sebab orang jahil ni, dia kata, kalau dia tu baik, akhlak baik pun dia dapat selewengkan. Jadi masuk ajaran sesat. Mesti masuk pahaman-pahaman sesat. Sayanglah tuan-tuan, akhlak dah baik dah. Orang ni suka kepada kebaikan, tetapi salah cari jalan sebab tidak ada ilmu. Kerana apa? Kerana dia tidak ambil panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, saya bagi tahu contoh tuan-tuan nak bagi faham. Saya berjumpa ada seorang ni lama dah cerita ni, tapi saya ingat sampai sekarang. Saya berjumpa ada seorang ni, dia kata dia belajar tasawuf, tarikat. Saya minat tasawuf tuan-tuan, dan memang saya terlibat juga dengan ilmu-ilmu tarikat ni semasa saya belajar di Syria dulu. Tapi masa saya belajar dulu, saya buat kajian juga, yang mana tarikat yang benar, yang mana yang tak benar. Yang benar ni biasanya dia habis kepada ilmu. Akidah dia guna kitab apa, fiqh dia guna kitab apa, ilmu tasawuf dia guna kitab apa. Ada sandaran-sandaran dia, dan dia takkan lari daripada Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang benar. Dan kebanyakan tarikat lain ni yang tak ada asas ni, tak ada ilmu ni, kita akan dapati banyak dia pusing-pusing, menyeleweng. Walaupun kadang-kadang maka dia orang baik. Sayanglah orang baik jadi macam tu. Sayang tuan-tuan. Saya jumpa kawan ni, dia ni
belajar satu ilmu, dia kata ilmu tarikat, dia kata semenjak saya belajar ilmu ni, dia kata hati saya jadi bersih. Jadi kita pun syok lah, sebab saya belajar daripada guru yang ada karamah. Dia kata, saya kata guru ada karamah? Ya, guru saya ni karamah dia, kalau dia sandar di dinding tu, dia boleh tembus dinding. Tuan-tuan hadut sandak ni ada tembus apa tak? Tuan-tuan tak ada karamah apa kan? Dia ni guru saya ni, saya pun tak nak bincang panjang bab karamah ni, sebab karamah ni benda wujud, tapi kena tengok juga betul karamah ke ataupun tidak kan? Sebab bukan semua benda pelik tu karamah. Orang kita ni kalau ada benda pelik je, dia kira kita pergi jumpa bomo pun kita kata dia ada karamah. Jumpa bomo, kita bawa botol air, duk tertinggal dalam kereta, jumpa Assalamualaikum Tok Mo, ya aku salam, masuk botol air dalam kereta tu tak masuk sekali. Kita terkejut, wih, Tok Bomo ni boleh tahu botol air aku tinggal dalam kereta. Wih, kasyaf, karamah sungguh Tok Bomo ni. Kita tengok benda pelik sikit semua kita bagi karamah, sedangkan bukan semua benda pelik tu karamah. Ada yang benda pelik daripada syaitan. Sebab tu kata Imam Syafi'i, "Lau ra'aitum sahibal bid'ah yatiru fil hawa fala taqtaru bih." Kalau kamu tengok pelaku bid'ah, dia boleh terbang di atas udara macam Superman tu, bukan Superman, Superman. Kan? Dia boleh terbang tu. Fala taqtaru bih, jangan kamu terpedaya dengan dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok hadis-hadis akhir zaman, sebab apa Dajjal mendapat sambutan? Sebab Dajjal boleh buat benda pelik, benda luar biasa. Sebab tu ramai ikut Dajjal. Dajjal dahsyat, dia boleh turunkan hujan, dia boleh tumbuhkan musangking, blackthorn, semua dia boleh tumbuhkan. Tak terkejut ke kita? Dengan benda pelik dia boleh buat tu, ramai yang akan jadi pengikut dia. Sebab orang mudah terikut dengan benda pelik. Tak apalah, balik pada cerita tadi. Dia pun bagi tahu tentang guru dia. Saya kata sebenarnya saya nak tahu juga belajar macam mana yang hati bersih, sebab saya pun nak belajar. Saya kata kat dia. Dia kata beginilah tuan, kita hari ni yang hati kita tak bersih itu sebab apa? Sebab kita sering mencari sesuatu tak antara salah dan betul. Kita duk cari salah atau betul, tak betul salah, tak salah betul, sampai bila pun tak akan selesai. Hati tak akan bersih dengan kita mencari betul dan salah. Sebaliknya, untuk membersihkan hati, kita kena mencari satu kesimpulan di antara betul dan salah. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan faham tak? Saya pun tak faham. Saya kata kat dia, saya ni tak reti bahasa tinggi-tinggi ni, saya tak reti. Boleh bagi contoh tak? Tak betul salah, tak salah betul, kemudian dengan kesimpulan macam mana pula? Dia kata ginilah. Tahu iblis? Tahu? Iblis tak sujud pada Adam itu salah ke betul? Dia tanya. Saya pun kata salah. Spontan saya jawab, salah lah, tak sujud pada Adam. Dia kata, kan saya sebut tadi, jangan cepat mencari betul dan salah. Kita nak hati bersih ni tak boleh cepat-cepat terus kata salah, jangan. Kan saya sebut dah tadi, saya kata nak kata apa lagi, dah iblis tak sujud pada Adam, salah. Tak, cuba fikir, dia kata. Mari saya ajar awak. Ni nak bagi tahu ilmu yang dia belajar ni. Kalau kita menyatakan bahawa perbuatan iblis tak sujud pada Adam itu salah, ini bermakna kita membenarkan makhluk sujud pada makhluk. Kerana iblis itu makhluk, Adam itu makhluk. Sedangkan makhluk hanya boleh sujud kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Faham tak? Faham tak? Tak apa faham lagi, blur lagi. Saya ulang sekali apa dia kata. Dia kata begini. Dia kata kalau kita kata perbuatan iblis tak sujud pada Adam itu sebagai salah, kalau kita kata salah, maka seolah-olah kita membenarkan makhluk sujud pada makhluk. Kerana iblis itu makhluk, Adam itu makhluk. Sedangkan makhluk hanya boleh sujud kepada Khaliq, kepada Allah. Logik tak? Logik tak? Logik tak? Rasa macam tu kata cari kesimpulan tu. Tuan-tuan, waktu tu juga saya kata kat dia, minta maaf tuan, ini ajaran sesat. Saya kata ini ajaran sesat. Dia terkejut. Sebab apa?
Sebab bercanggah dengan ilmu, bercanggah dengan Quran dan sunnah Rasulullah. Kita sebutlah tadi, hijrah kita pertama apa? Ilmu. Ilmu tu penting. Ilmu nombor satu. Kau mana pun ilmu dulu. Al-ilmu imam al-amal. Ilmu pemimpin kepada amalan. Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan padanya, dipahamkannya perkara agama. Kamu tak faham, saya kata. Sebab apa? Nampak logik, tetapi bercanggah dengan Quran. Sebab Al-Quran sudah memberitahu tentang sebab apa iblis tak sujud pada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Ketika mana Allah suruh sujud, semua malaikat sujud. Malaikat ni makhluk tak? Makhluk juga. Ada makhluk juga. Malaikat sujud. Allah sebut dalam Quran ni, malaikat sujud. Sebab sujudnya malaikat ni bukan sujud ibadat. Itu kena faham pula sujud ni. Sujud ibadat hanya kepada Allah. Sujud di sini maksud dia sujud hormat, memberi penghormatan. Itu so malaikat sujud, tak ada masalah. Sujud penghormatan pada Adam, khalifah yang Allah Ta'ala ciptakan. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis ni tak nak sujud. Sebab apa? Alasan kerana ada makhluk ke? Dah, Allah dah cerita dalam Quran. Allah Ta'ala kata ada dua sifat iblis yang menyebabkan dia tak nak sujud. Yang pertama, aba. Apa maksud aba? Aba ni enggan, degil, bantah. Kalau orang tahu kata ketegang. Tu ketegang. Nak buh dalam sikit, balok. Dah balok. Hang tak tahu dah, hang pedia ni kata ni. Oi, bantah degil sungguh iblis ni. Dia tak peduli lah. Ni Allah suruh ni. Allah suruh ni. No. Macam pak perintah anak lah. Kalau ni makhluk ni tak ada kaitan dengan Allah, maknanya kita makhluk. Kata kita ke bapak sekalipun disuruh anak buat tak tahu. Nak kata apa anak ni? Geram rasa macam nak cili-cili je kan. Iblis dia tak peduli je, degilnya dia tak peduli je perintah Allah. Allah ni bukan dia tak tahu itu Allah, tak peduli. Sebab apa? Satu lagi sebab Allah Ta'ala kata wastakbara, sebab dia ada sifat sombong, sifat takabur. Sebab itu sifat ni sifat iblis, tak masuk syurga tuan-tuan. Dalam hadis Nabi kata la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sifat takabur. Tak masuk syurga. Sebab itu sifat iblis. Sebab apa dia sombong? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala cerita bagaimana iblis mempertikaikan perintah Allah. Dia kata, ya Allah, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia pertikai pula. Ya Allah, dia kata, nasabah dah aku nak sujud. Kau ciptakan Adam daripada tanah. Tanah ni tempat pijak. Kau ciptakan aku daripada api. Api ni menjulang tinggi. Takkan kedudukan aku ini, soalah begitulah, yang menjulang tinggi nak pergi sujud pada yang kena pijak-pijak ni, tanah ni. Mana sombong dia, ego dia, takabur dia, menyebab dia tidak sujud pada Adam. Tidak ada kena-mengena pun makhluk tak makhluk ni. Tak ada pun. Sebab tu kita kata ilmu tu penting. Sebab kita tahu dia, jangan, ini sesat ni, bercanggah dengan Quran. Dia kata, dah, saya tak peduli. Sebab saya belajar ni hati saya bersih. Sebelum ni tak bersih. Saya dapat rasakan nikmat tersebut. Walaupun kamu kata saya salah, saya rasa saya tak salah, dia kata. Sebab apa? Sebab sejak saya belajar daripada guru saya ni, saya mendapati banyak kelebihan yang saya dapat. Dulu, sebelum saya belajar, saya tengok isteri saya siang ikan, saya tak nampak apa-apa. Tapi sekarang ni setelah saya belajar, hati saya makin bersih. Bila isteri siang ikan, saya nampak ikan itu menangis. Oh, tu dia. Ni iblis sungguh ni, nampak tuan-tuan. Sebab tu kita kata iblis syaitan cukup suka orang jahil. Pasal apa? Dia dapat memperdayakan orang jahil dengan begitu mudah. Walaupun dia baik, saya tak nafikan dia baik, akhlak dia baik, cakap lembut, sopan, tertib. Tapi kalau tidak ada ilmu, iblis bertepuk tangan.
Syaitan bertepuk tangan. Sebab apa? Dia gembira dapat menghanyutkan, menyesatkan orang yang baik akhlak dia tapi tak ada ilmu. Akhirnya dia hanyut dan dia diperdaya, ditipu oleh iblis dan syaitan. Sebab itu penghijrahan utama tuan-tuan ilmu, kat mana pun. Sebab itu kita duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dengan bunyinya gendang itu bermaksud masuknya waktu isyak bagi kawasan sinilah. Jadi kita bagi laluan dulu untuk azan isyak dikumandangkan, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ini, selepas azan isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salat. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itu sebagai salah satu contoh yang kita nak melihat bagaimana penghijrahan itu penting, terutama dalam konteks keilmuan, supaya kita tidak tersasar daripada jalan kebenaran. Hari ini kita tengok ramai yang terlibat dalam ajaran sesat. Sebab ini antaranya punca kejahilan yang amat sangat. Kebetulan saya di Majlis Agama Islam Selangor merupakan ahli jawatan kuasa pengawalan akidah.
memang banyak isu-isu yang berkaitan akidah kita tangani, dan boleh saya katakan pada tuan-tuan, antara punca utama isu yang seumpama ini berlaku adalah kejahilan. Itu banyak tuan-tuan, dan orang yang mengikut pun jahil juga, dan banyak berpaksikan kepada logik semata-mata, macam tadi dah, logik. Baik tuan-tuan, apapun saya nak tengok soalan dulu yang masuk pada saya ni. Saya terima soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Ustaz, dia berhutang, dia tu siapa? Seseorang lah, dia tak beritahu sini. Dia berhutang dan dia bukan tak mampu, bahkan pergi haji, umrah dan pelbagai. Mohon pencerahan Ustaz. Soal ayat ni tak lengkap ni. Dulu bahasa Melayu dapat berapa SPM? Dia berhutang dan dia bukan tak mampu, bahkan pergi haji, umrah dan pelbagai. Apa maksudnya? Maksud dia tak bayar hutang lah kot. Itu maksud dia. Maksud dia tak nak bayar hutang, sedangkan dia mampu. Dia pergi haji, pergi umrah, hutang tak nak bayar. Tuan-tuan, ini orang yang nak menempah kesusahan di hari akhirat. Orang hak sengaja tak nak bayar hutang, tuan-tuan, mati pun ada masalah. Mati pun ada masalah. Bahkan kalau dia mati syahid sekalipun, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, yughfar lisyahid kullu dzam illa dain. Akan diampunkan dosa orang yang mati syahid di jalan Allah. Mati syahid perang ni, berkorban jiwa dan raga, berjihad sampai terkorban, dikebumikan syahid, Allah ampunkan semua dosa dia kerana pengorbanan dia. Tapi Nabi kata apa? Illa dain, kecuali hutang. Hutang tak akan diampunkan. Allahu Akbar. Itu bahaya hutang. Jangan pandang remeh ya. Masalahnya kalau dia tak bayar hutang, tuan-tuan, dia tetap kena bayar. Bila kena bayar? Di akhirat. Bayar dengan apa? Dengan pahala. Lagi dahsyat, tuan-tuan. Waktu tu di akhirat duit tak laku dah. Duit tak laku dah, tuan-tuan. Pahala nak kena bayar. Sedangkan waktu itulah kita sangat-sangat memerlukan pahala. Kalau digunakan pahala untuk bayar hutang, akhirnya pahala pun tak ada, habis, boleh jadi muflis di hari akhirat. Itu bahayanya. Sebab itu dalam hukum syarak ni, tuan-tuan, kalau kita dapati si mati, dia meninggalkan hutang, sebelum kita faraidkan khatta dia kepada ahli waris, kita pastikan kita bayar hutang terlebih dahulu. Ambil duit faraid itulah, ambil duit sebelum difaraidkan. Jangan bagi ke waris lagi, jangan bagi waris lagi, jangan faraid lagi. Bayar hutang dulu. Bayar hutang. Sebab itu orang tua-tua dulu, tuan-tuan, bab ni mereka beringat. Ada satu ni, dia meninggal, arwah ni. Masa duk selenggara jenazah, orang jumpa buku 555. Buku 55. Tahu buku dulu kan? Dia orang buka tengok rupanya dia catat hutang dia. Antaranya dia hutang tahun 80-an pada seorang ni sebanyak RM50. Lepas tu dia cari tak jumpa, dia tak bayar. Dia catat ni. Bila waris tengok, kena ambil tindakan lah. Sebab apa? Selamatkan dia kan. Dia bukan tak nak bayar, tapi dah tak jumpa. RM50. Jadi ahli waris ni carilah. Zaman sekarang insya-Allah mudah cari. Orang tua-tua dulu dia tak reti cari. Tambah teman-teman dulu pula nak cari susah. Jejak kasih lah tu. Sekarang ni cari mudah. Siap dengan apa kemudahan teknologi, jumpalah kawan tu, rupanya dulu dia duduk di kampung, lepas tu dia berhijrah dan dah jutawan dah pun. Ahli waris ni pun telefon lah, Assalamualaikum tuan kenal lah kawan ni, nama sekian-sekian, duduk kampung sekian-sekian. Kenal. Tu arwah ayah saya baru meninggal. Dia kata, waris kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kami waris ni duk tengok arwah kata arwah hutang tuan RM50. Jadi kami ni ambil inisiatif nak bayarlah hutang tu, tak nak tertanggung atas beban si mati tadi. Dia orang duk ingat RM50 ni jutawan. Allah tak apalah sangat, saya pun dah halal lama dah. Dia pun nak dengar yang tu lah. Rupanya tidak, tuan-tuan. Tak apa, nanti saya bagi nombor akaun, masukkannya.
Mereka pun terkejut. Kang jutawan RM50 hang mau berkira. Nampak manusia sekarang ni lagi kaya, lagi kedekut cik hidung masin. Tapi hutang tetap hutang lah, tak apalah, bayar lah, tak kisahlah kan. Nak ceritanya orang dulu dia beringat, ditulis. Jadi berhati-hati tuan-tuan, orang hak saja tak nak bayar hutang ni, besok dia akan menyesal kemudian hari. Sebab tu bayarlah hutang, ada hutang bayar, jangan duk tangguh-tangguh lagi, rezeki Allah bagi. Kita bayar hutang ni memudahkan kehidupan kita. Siapa yang sengaja tak bayar hutang sedangkan dia mampu untuk bayar hutang, maka dia termasuk dalam golongan yang zalim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hendak mendidik anak di alaf baharu zaman yang penuh dengan fitnah? Memang pendidikan zaman sekarang agak mencabar. Sebab anak-anak berada siapa dengan siapa pendamping dia? Ni. Kita pun tak tahu dia tengok apa. Sebab itulah daripada kecil kita nak tanam foundation pada dia, asas akidah. Macam ulama dulu disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ghazali kata ulama dulu ajar anak dia apa? Allah sentiasa melihat aku, Allah sentiasa bersama-sama aku, Allah sentiasa menyaksikan aku. Jadi benda tu ditanam daripada kecil. Akhirnya dia membesar dalam keadaan dia rasa CCTV Allah itu, dia rasa. Kalau hak ni tak ada tuan-tuan, hanyutlah, hanyut. Bukan kata budak, pak budak pun hanyut juga. Jadi maknanya kita didiklah dekat mana kita mampu, yang lain kita serah pada Allah. Sebagai wapak ni kita didik, kita ajak main masjid, Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, hak pertama sekali ni buat bina masjid. Jadi masjid keutamaan kita, so kita ajak anak-anak bagi mereka duduk di masjid. Sebab tu saya puji masjid ni, tengok orang tua ada, laki-laki ada, orang perempuan ada, remaja ada, kanak-kanak pun ada. Alhamdulillah. Setengah-setengah masjid saya pergi tengok semua gigi palsu, rambut putih. Tengok mana pi orang muda, tak ada. Saya heran, tengok-tengok dekat luar ada satu signboard ditulis apa? Kanak-kanak dilarang masuk masjid. Maknanya dia tak ada ilmu, dia tak faham sunnah Nabi. Zaman Nabi, dalam masjid Nabi ada tak kanak-kanak? Ada. Penuh riwayat kata Nabi tengah sembahyang budak menangis, ada. Nabi mempercepatkan solat. Maknanya ada. Pasal apa? Kita pula halang mereka datang. Bila kita bagi tahu jangan duk halang, dia beritahu Ustaz, bukan kita nak halang Ustaz. Ustaz cuba fikir rasional. Rasional apa dah? Budak-budak ni bising Ustaz. Kita nak khusyuk payah. Budak-budak ni bising. Saya kata budak bising normal. Yang tak normal orang tua bising. Dak Ustaz, masalah budak-budak ni bukan takat bising, kadang dia pun melompat-lompat. Saya kata budak melompat pun normal. Yang tak normal tu imam untuk bila lompat. Dia pun nak lompat, kita kata main lompat kat luar. Kita tunjuk jalan, jangan marah dia orang, tunjuk jalan. Nak lompat ke? Okey. Sebab kita tahu dia memang lompat. Budak macam tu lah. Kita tunjuk tempat yang sesuai untuk dia lompat. Jangan lompat dalam ni. Tapi jangan marah dia. Kalau marah dia pun ada perasaan juga kan. Bukan tak marah sikit-sikit, pergi cubit perut tu. Cubit perut. Pakcik kata jangan duk bising juga. Dia tengok pakcik tu. Kan? Besok ni tak mau main masjid lah. Bila pak dia ajak main masjid, tak mau. So tak mau. Lagi mana pakcik hak cubit tu tak mati, tak mau pergi. Masjid ni bukan tempat budak-budak. Masjid ni tempat orang tua-tua. Dia tak nak ada masjid. Bagi dia masjid ni serius. Masjid ni tempat orang tua, bukan budak-budak. Tak boleh. Jadi dia nak pergi kat mana budak-budak? Pergi kat mana? Dia pergi simpang jalan. Jadi mak rempit. Pergi pusat hiburan. Lah kali jadi ambil pil ekstasi, pil kuda. Kita marah dia apa budak-budak sekarang ni. Tak ada kerja pergi jadi mak rempit. Kita yang halau marah ke sana. Ketika duduk masjid kita tak bagi. Duduk masjid tuan-tuan, macam mana keadaan mereka pun mereka akan selamat, percayalah. Duduk pusat hiburan tak akan selamat. Sebab pil-pil hari ni macam-macam jenis pil diedarkan di sana. Yang terbaru pil ADK beritahu saya, pil krokodil. Lagi dahsyat, nama pil pun krokodil. Di masjid selamat. Adakah di masjid lagi ikut lepas isyak tu imam buat pengumuman, tuan-tuan muslimin dan muslimat, pengumuman penting, barang dah sampai. Adakah? Adakah? Siapa-siapa nak barang jumpa imam di bilik imam. Adakah dalam masjid?
Tak ada, masjid ni tempat selamat tuan-tuan. Jadi kita pun lega, depa hingap bising pun tak apa. Tak apa, duduk belakang ni kita kontrol lah sikit, tak apalah. Kan? Tapi jangan halau mereka, sebab mereka pewaris. Mereka generasi yang akan membina, jadikan masjid tempat utama, dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Masjid tempat yang paling utama dalam hidup kita ni. Mau hati kita sentiasa terikat dengan masjid, tuan-tuan. Yang Nabi sebut dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan hanya datang daripada Allah. Hadis itu hadis sahih Bukhari. Antaranya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hati dia terikat, bergantung dengan masjid, seronok duduk masjid. Saya teringat guru saya dulu, tuan-tuan, masa saya mengaji kitab Al-Imam Nawawi di Syria. Habis satu kitab Irsyadut Tulabil Haqa'iq, nama kitab tu lah dalam ulum hadis, kulit ke kulit. Tok Guru kata jom kita pergi ziarah tuan kitab ni, Imam Nawawi lah, pergi kubur dia lah di kampung nama dia Nawa. Tok Guru bawa pergi mana, tuan-tuan? Dia bukan terus pergi kubur dah. Bila sampai di kampung Nawa tu, dia bawa pergi mana? Masjid dulu. Dia bagi kenai masjid dulu. Masuk kampung, kenai masjid dulu. Masuk masjid, solat 2 rakaat. Bukan dah kerja apa baru situ. Solat dah dalam perjalanan. Pergi tu, just masuk masjid, solat 2 rakaat, keluar balik, pergilah jumpa Imam Nawawi, kubur dia. Kita singgah masjid nak buang air lah. Tu ya tak? Cari Allah, lega boleh buang air. Lepas tu masuk kereta, keluar balik. Lah, tak dan pun nak tengok masjid. Kok lah 2 rakaat, ambil wuduk juga sempat 2 rakaat pun jadi tak dan. Masjid tu nak kena duduklah hati kita. Kalau tak duduklah hati, itu masalah. Jadi anak-anak Allah baru ni dengan suasana fitnah, suasana kita kata banyak, inilah tempat yang kita nak bawa mereka. Ada pula kuliah ni, dia pun boleh dengar sikit sebanyak. Walaupun budak ni kadang dia tak dengar sangat, tapi percaya dah masuk juga dalam hati dia orang. Walaupun nampak macam dia tak dengar, tapi dia dengar. Kan? Dia pun dengar. Yang tak dengar ni kita, daripada awal kuliah lena hampir kusudah. Sebab penyakit angin kus-kus. Jadi itu antara cara yang kita boleh lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak-anak sekarang ada yang tak pergi kelas fardu ain. Mohon macam mana nak ada basic agama? Sebab kadang-kadang mak pak juga dia fokuskan pada fardu kifayah, dia tak fokuskan pada fardu ain. Anak dia tak dapat skor matematik, dia marah. Dia marah sungguh. Ayah nak anak ayah ni pakar matematik, retilah sikit, kita hantar tuition apa semua. Tapi anak dia tak sembahyang, tak kisah. Anak dia tak kerti mengaji Quran, tak kisah. Saya jumpa tuan-tuan pelajar universiti yang masuk universiti tak kerti alif bata. Saya suruh dia baca Fatihah, dia boleh baca. Suruh baca Qul Allah, dia boleh baca Qul Allah. Saya tunjuk Qul Allah dekat Quran tu, ni ayat apa dia kata? Lah hang baca azan ni? Saya hafal je. Hafal daripada kecil Fatihah Qul Allah. Tunjuk Qul Allah dekat Quran, dia tak tahu. Apa dia ni? Kata apa ni? Dia tak tahu. Ayat lain lagi dia tak tahulah. Tuan-tuan, bahaya. Sebab apa? Sebab kita fokus pada fardu kifayah, kita tak fokus pada fardu ain. Kalau fardu kifayah kita fokus, fardu ain lagilah kita kena fokus. Itu akhirat. Sebab tu saya duduk kat universiti, pelajar-pelajar kadang-kadang mereka nak markah tinggi. Kadang saya tanya juga, hampa nak markah tinggi, solat kamu cukup tak? Kamu nak markah tinggi atas dunia? No, untuk alam barzah itu tak mau markah tinggi. No, ketika bertemu dengan Allah di akhirat tak mau markah tinggi, sedangkan itu yang lebih utama. Jadi kalau boleh kita nak dua-dua, kan? Jadi ini juga satu penekanan untuk kita pastikan mereka itu belajar fardu ain, terutamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Salam Ustaz, bagaimana cara efektif membersihkan jiwa dari segala jenis kekotoran, riya, ujub, sombong, bongkak, takabur, iri hati dan segala jenis kekotoran sifat-sifat mazmumah? Nak hijrah dari sifat kotor ke sifat-sifat yang baik. Tuan-tuan, soal nak membersihkan hati ini banyak disentuh oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita juga boleh jumpa dalam kitab Mau'izatul Mu'minin dan sebagainya. Yang kita nak
bersihkan hati kita. Hati kita kadang-kadang karat. Bila karat tu dia masuklah macam-macam penyakit dia ada, penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit macam-macam penyakit dia ada sebab hati kita tak bersih. So macam mana kita nak cuci hati kita? Ada banyak panduan-panduan yang disebut oleh para ulama, antaranya Syekh Ibrahim Al-Khawas, dia kata dawaul qalbi khamsati asya'. Dawaul qalbi khamsatu asya', dia kata ubat bagi hati 5 perkara. Yang pertamanya apa? Qiraatul Quran bitadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Mana kita kena mendampingkan diri kita dengan Quran dengan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan takat baca, tapi kita nak faham betul-betul ayat Quran. Biar Quran tu masuk dalam jiwa kita, dalam hati kita. Sekaligus dia akan bersihkan hati kita sebenarnya. Quran itu sebab Quran ada mukjizat, tuan-tuan. Umar Al-Khattab yang satu ketika nak bunuh Nabi pun bila dengar Quran jadi macam mana? Terus bertukar jadi beriman. Jadi Quran tu penting. Satu. Yang kedua, khala'ul batni. Perut tu kosong. Kosong perut di makna apa? Puasa sunat. Kita baru je puasa sunat, tuan-tuan. Ashura semalam. Hari ni sebelum Tasu'a 9. Itu antara puasa sunat yang dianjurkan kepada kita. Tasu'a dan Ashura 9 dan 10. Jadi mana-mana puasa sunat kita cuba buat. Itu juga antara bentuk nak baik hati. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail, wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kamu bangun malam tak kala orang lain sedang tidur. Qiyamul lail ini tuan-tuan juga satu asbab yang sangat penting memberi kebersihan pada jiwa kita. Sebab pada waktu itu kita bangun hanya semata-mata kerana Allah. Kita tak peduli pada manusia. Manusia tak tahu pun kita bangun pukul 4 pagi untuk sujud kepada Allah, betul? Tapi hari ini ada juga orang pukul 3.30 hantar mesej, jom kita bangun tahajud. Apa tujuan dia hantar mesej pukul 3 pagi? Ada siapa nak baca ke mesej tu? Ini juga talbis iblis ni. Konon nak bagi tahu aku bangun waktu lah ni, hampa kena bangun jugalah. Esok pagi orang bangun tengok, oh bagusnya tiap-tiap malam dia bangun tahajud. Orang puji melangit. Itu juga boleh menyebabkan tak bersih kat tu. Sebab tu kita jangan tertipu dengan iblis. Kita bangun-bangun tak payah bangga orang, abang apa. Ni dah lah bangun qiyamul lail, puasa pula bagus dah tu. Pergi jumpa orang, nampak aku letih tak? Pasal apa? Tak nampak aku letih, nampak letih. Aku tiap malam qiyamul lail. Ni nak cerita kat orang tu. Buat tu cantik dah tu, buat tu cantik dah, tapi dia tak boleh, dia nak orang puji dia. Kalau orang puji dia, habis lah. Kita nak ikhlas pada Allah. Orang ni biar nak puji tak puji tak side sebelah. Dia nak puji tak apa, dia nak keji tak apa ikut suka dia. Yang penting kita buat tu lillahi ta'ala. Itu penting, tuan. Kemudian antaranya lagi adalah cara nak baik hati juga, banyakkan zikir pada Allah. Banyakkan zikir. Tak susah pun nak zikir ni. Mudah, ringan jadi lidah. Banyak kita dalam kuliah dia sebut kita apa zikir kita nak baca banyak, tuan. Cuma saya nak pesan tuan-tuan, saya nak bagi pada tuan-tuan apa yang saya dapat masa saya mengaji dulu. Antara guru saya pesan 3 zikir ni jangan tinggal. Zikir macam-macam, saya tak nafikan banyak zikir yang kita boleh zikir, tapi antaranya 3 ni jangan tinggal setiap hari. Yang pertama istighfar, jangan tinggal. 100 kali pagi, 100 kali petang. Kau nak banyak lagi 200, nak banyak lagi 500 terpulanglah, lagi banyak lagi bagus. Yang kedua kalimah tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, yang ketiga selawat kepada junjungan besar baginda Nabi SAW. So 3 ni kalau boleh jangan tinggal pagi dan petang. Itu caralah antara cara untuk kita membentuk ataupun membersihkan hati kita, tuan-tuan, yang kalau kita tak bersihkan dia akan jadi kotor. Seterusnya soalan, boleh ustaz bagi nasihat anak-anak di kampung ni kerana mereka mudah stres dan tertekan? Mana budak-budak nak tak nampak stres pun? Sebab apa dia stres? Sebab apa dia tertekan? Mesti ada faktor dia. Faktor apa? Faktor mak ayah tak peduli ke, sibuk sangat ke, kan? Faktor apa saya tak tahu. Jadi kena tengoklah, sebab ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Satu penduduk tu dia lebih tahu hal ehwal kawasan dia. Saya tak tahu kawasan tuan-tuan macam mana. Sebab kita nak menangani itu masalah, kita kena tahu isu dia kat sini. Stres tu sebab apa? Mesti ada sebab. Punca dia. Nak cari punca dulu. Tuan-tuan lebih tahu apa punca dia. Bila dapat punca baru kita cari macam mana jalan nak mengatasi masalah tersebut. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan, dia sebenarnya stres ni apa pun,
Kalau kita meletakkan pergantungan kuat kita kepada Allah, insya-Allah kita akan dapat kontrol. Sebab tu Nabi SAW, Nabi puji orang beriman. Nabi kata ajabal li amril mukmin. Orang beriman ni hak betul-betul hebat ni hebat. Sebab apa? Apa yang berlaku bagi dia semuanya baik. Idza asabatu sara, bila mana dia dapat nikmat dia bersyukur, fakana khairallah, itu yang terbaik baginya. Wa idza asabatu dharra sabara, bila dia dapat musibah dia sabar, fakana khairallah, maka itu terbaik baginya. Maknanya kok mana pun kita dapat nikmat, kita kembali pada Allah, kita syukur. Dapat musibah, kembali pada Allah, kita sabar. Maka ini semua insya-Allah akan memberi ketenangan pada jiwa kita, akan dapat menangani stres. Dan orang yang stres biasanya dia negative thinking pada Allah. Kita nak tukar pada positive thinking. Sebab apa? Sebab apa yang Allah tentukan pada kita semuanya baik. Walaupun nampak macam buruk. Nampak macam buruk. Bila kita pam accident, buruk tak? Buruk tak? Nampak buruk lah musibah. Tapi siapa yang tentukan accident itu? Allah. Sangka baiklah, mungkin Allah nak tegur kita ke. Kita pun beringat sebelum ni kita lalai ke. Jadi maknanya kita ambil positif, kita akan tenang. Kita akan tenang insya-Allah. Bam accident, jangan keluar-keluar kereta nak pergi tumbuk kawan tu. Ni orang yang tak positif. Nak tumbuk dia sebab apa? Dia saja langgar. Dia pun tak sengaja. Kita pergi tengok kereta lu, tengok Allah macam mana. Dia keluar-keluar pucat, tak apa cik, tak apa. Buat macam mana nak jadi? Tak apa, kita selesai. Jom kita buat report polis, kita ambil tindakan sewajarnya. Saya pun tahu cik pun tak sengaja, betul. Dia pun lega. Bagusnya Tuhan. Tuan-tuan, kalau kita berakhlak macam tu, akhlak Islam, orang bukan Islam akan masuk Islam. Sebenarnya. Sebab dia nampak ketenangan pada jiwa kita. Dia relax. Sebab apa? Sebab kita yakin pada Allah. Allah yang tentukan. Kalau kita bergaduh, selesai masalah tak? Tak selesai. Saya pernah berlaku. Saya mak kereta tu dekat dengan dengan tol. Nak masuk sel, masuk tol. Tiba-tiba ada satu pick up. Dia himpit. Beram dia bagi. Kan? Dia kelang kabut kat mana? Tak apa. Biasa lepas tol, masing-masing ke tepi lah. Biasalah kan? Tepi. Dia keluar-keluar, dia nak marah. Sebab saya tahu nak pertahankan diri dia, dia salah. Tapi nak pertahankan diri dia, dia nak marah. Kan? Keluar-keluar tu, saya tengok pun takut. Tu dia bonzo, badan yang besar. Kan? Ni cik ni. Saya kata kat dia, dah nak berlaku, dah buat macam mana? Tadi encik kelang kabut kan? Terus masuk kan tadi kan? Nak pergi mana? Saya kata, tak apalah, kita selesai lah. Benda dah berlaku, nak bergaduh pun tak ada. Baru dia cool. Memanglah saya kalut tadi. Tak apalah, saya tak marah kamu. Saya kata, saya tak marah kamu. Walaupun kamu salah, saya tak marah. Dah kamu pun tak sengaja. Tak ada siapa sengaja nak pergi jadi masalah, nak pergi accident kan? Tapi tengoklah apa cik boleh bantu. Tak apa, saya bantu. Saya ni tukang tarik kereta, dia kata. Saya ada semua kedai-kedai, tak apa, saya akan settle semua. Awak pergilah kedai ni, awak baiki semua, free semua. Tak masalah apa. Tapi kalau nak gaduh situ, tak selesai, hati pun sakit. Benda berlaku tetap berlaku. Sebab tu saya nak bagi tahu positive thinking pada Allah Taala. Apa yang Allah tentukan pada kita itu terbaik. Walaupun kadang-kadang nampak macam tak baik, nampak macam musibah, tapi ada hikmahnya. Asalkan kita yakin kepada ketentuan Allah. Dapat nikmat, kita bersyukur. Dapat musibah, kita sabar. Allah nak uji kita tu. Nak bagi ingat diri kita ni kerdil. Kita ni bukan ada apa pun. Kita ni hamba Allah Ta'ala yang tetap bergantung 100% pada Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya begitulah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong hurai definisi ikhlas dalam beribadah? Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas ni apa tuan-tuan? Kita buat sesuatu semata-mata kerana Allah. Lawan dia apa? Lawan dia riak. Riak tu dipanggil syirik yang kecil. Riak ni kita buat sesuatu kerana makhluk. Dan ikhlas ni kita tak nak buat judgement. Tak nampak. Ikhlas ni hati. Ikhlas tempat dia lah hati. Sebab tu dalam peristiwa hijrah Nabi sebut tentang ikhlas. Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
Maksud dia apa? Sesungguhnya setiap amalan itu berasaskan kepada niat, dan seseorang itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Kalau seseorang itu berhijrah ikhlas sungguh kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat pahala kerana Allah dan Rasul. Tetapi kalau seorang itu dia hijrah juga tapi nak dapat dunia, dapat dunia ajalah, tak dapat pahala. Ataupun kerana nak kahwin, kerana wanita, dapat wanita ajalah. Sebab itu fahijratuhu ila ma hajara ilai, hijrah seseorang itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Sebab tu Nabi sebut tadi bab niat tadi. Dua benda yang perlu hijrah kan, apa dia? Jihad dan niat. Niat bagaimana? Niat yang ikhlas kepada Allah. Jangan tak ikhlas. Ikhlas ni ialah kita meletakkan kepentingan Allah, keredaan Allah. Kita buat sesuatu kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan. Manusia tak boleh bagi apa kat kita. Manusia tak boleh bagi pahala, tak boleh bagi syurga, tak boleh, hanya Allah boleh bagi. Jadi rugilah kalau kita buat tu kerana nak dapat sanjungan orang, nak dapat pujian orang, nak dapat apa, orang tengok baik je tak. Kita nak apa pandangan Allah terhadap kita, bukan apa pandangan manusia terhadap kita. Dan ikhlas ni kita tak tahu, itu dia dengan Tuhan. Kita cuba tengok kawan sebelah, tengok kawan sebelah, tengok kawan sebelah, ikhlas tak? Nampak ikhlas ke tak? Manalah kita tahu. Boleh kata nampak menyentak ikhlas ni, marah kau Tuhan tahu mana aku tak ikhlas. Benda hati dia dengan Tuhan saja. Jadi kita kena usahalah untuk memastikan bahawa kita dari semasa ke semasa benar-benar mengikhlaskan diri kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cerita pasal hutang, bagaimana hutang kita dengan Allah tinggal solat masa remaja dulu, wajibkah dibayar dan bagaimana cara yang terbaik untuk membayarnya? Hutang wajib dibayar. Hutang dengan Allah kena bayar, hutang dengan manusia pun kena bayar. Bila mana dulu kita tinggal solat, itu dikira hutang. Yang pertama kita bertaubat kepada Allah, yang kedua kita cuba buat anggaran berapa banyak yang kita tinggalkan dan kita berusaha untuk bayar hutang tersebut. Kalau ditakdirkan kita tak sempat habis, kita mati dulu, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat pengampunan daripada Allah sebab kita sudah berusaha untuk melakukannya. Contohnya katakan kita 5 tahun kita tinggal solat dululah, zaman-zaman dulu kita lah baru ada kesedaran, kita buat macam ni, kita nampak banyak kita tak larat, mula-mula kita betul-betul taubat pada Allah. Setiap kali solat kita tambah qada satu, subuh satu, zuhur satu, so cukup 5 tahun selesailah solat kita qada tu. Nampak tak? Cuma kita hanya kena tambah sikit lah solat daripada biasa, itu aja. Itu nama dia hutang. Macam tu juga orang yang mati dia tak puasa, tiba mati, dia hutang tak? Hutang, kena bayar pidyah nama dia kan. Jadi mana hutang dengan Allah kena bayar, hutang dengan manusia pun kena bayar. Baik, jadi selebihnya serah pada Allah, mudah-mudahan Allah beri pengampunan kerana kita benar-benar kita kata ikhlas sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, saya umumkan talian ditutup, masa dah lewat, jadi saya buka soalan lisan. Silakan kalau siapa-siapa nak tanya. Soalan WhatsApp tutup, kita buka soalan lisan kalau ada yang nak tanya, dipersilakan. Boleh. Dia gini, kalau hutang yang kita tak tahu zaman-zaman dulu kan, kita sebenarnya tak tahu lebih bilangan berapa, buat anggaran saja, maka tidak menghalang kita untuk kita buat yang sunat. Tapi kalau hutang yang kita tahu, contoh 2 hari lepas kita tak sembahyang, kita tidur daripada pagi sampai ke malam, penat sangat, 5 waktu kita tinggal, jangan buat sunat, qada dulu 5 tu. Lagi tak qada, jangan buat sunat. Sebab benda tu jelas kita tahu. Tapi hak lama-lama tu, hak kita tinggal, hak kita pun kita pakai buat anggaran je, yang ni tak apa, kita buatlah sunat, tak ada masalah, seiringan. Okey, lain soalan? Ya. Tidak. Itu atas niat kita. Niat kita nak menunjuk pergi umrah ke, niat kita betul-betul dia minta maaf. Orang lain tak tahu niat kita. Kalau niat kita, aku saja nak abang aku pergi umrah
bukan dia minta maaf sangat pun, itu riak lah. Tapi kita memang niat kita, kita nak pi tu dalam keadaan bersih. Mana nak tahu aku boleh kopi tu dalam keadaan aku nak supaya bersih lah. Jadi kita minta maaf sungguh lah. Itu tak apa, tak ada masalah. Itu kata innamal a'malu binniat tu, setiap amalan berasaskan niat. Kita bukan tahu niat seseorang. Jadi kita harapkan niat yang baik lah, niat yang ikhlas. Itu. Ya. Tak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Ya. Soalan saya lain boleh kan? Bab lain kan? Nikah kahwin. Oh, nak nikah seorang lagi? Tahniah lah. Jadi bab saya ni nikah kahwin. Artinya hamil dulu baru nikah. Okey. Yang keduanya bila pernikahan hamil dulu baru kahwin, jadi anak yang dilahirkan itu perempuan, boleh gak si ayah tu menjadi wali bagi anak si perempuan? Okey, itu saja. Itu saja, Ustaz. Baik, terima kasih pada persoalan. Hamil dulu baru nikah maknanya hamil di luar nikah. Dia melakukan perzinaan. Itu cerita mudahnya zina lah, dia berzina. Mengandung. Boleh tak berkahwin semasa mengandung? Jawapan dia boleh. Sebab apa? Sebab mengandung itu tidak syar'i. Hukum syarak tak kira. Sebab tu dia boleh kahwin. Kalau orang yang bercerai lah dalam mengandung, dia tak boleh kahwin. Sebab dia cerai syar'i, dia la'idah. Lagi tak beranak, tak boleh kahwin. Sebab dia la'idah. Tapi sekarang ni edah apa? Dia tak ada kaitan nikah. Maka dengan sebab itu tidak ada isu. Walaupun mengandung pun dia boleh kahwin. Tetapi anak tersebut tetap anak luar nikah. Maknanya bila anak luar nikah tak boleh jadi wali. Tak boleh. Kata pusaka pun dia tak dapat. Lagi ayah dia lah. Hak mak dapat lah. Tapi mak tak akan jadi wali. Kata pusaka boleh ambil pada mak. Ayah tak boleh. Dia tak nasab pada ayah. Wali memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Tak sah jadi wali tu. Sebab dia kira anak yang tidak syar'i, tak luar nikah. Anak tu tak salah sebenarnya. Yang salah mak ayah bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita jangan diskriminasi anak tu pula. Sebab kadang-kadang ada orang yang tidak ada ilmu, dia diskriminasi anak luar nikah. Pernah satu tempat saya pergi, tuan-tuan, kawan ni, dia ni tu imam, hafiz Quran, baca sedap. Tiba-tiba satu ketika mereka tahu dia anak luar nikah, maka pecat dia jadi imam. Dia berkata tak layak, kami ni lebih mulia daripada imam ni sebab dia anak luar nikah. Inilah golongan jahil, tuan-tuan. Budak ni dia kan ada masalah apa pun. Salah dia ke anak luar nikah? Dia bukan tahu apa. Dia anak yang lahir dalam fitrah, suci, bersih. Itu dosa mak pak dia, bukan dosa dia. Dia pula hafiz Quran pula, bagus pula. Pasal apa? Kedudukan dia lebih hina daripada orang lain. Tak. Itu makna kejahilan. Kejahilan itu menyebabkan tindakan yang dilakukan itu tindakan yang songsang. Kesian kat kawan tu, dia tak ada apa pun. Kan? Jadi kena faham, anak luar nikah tu tak ada masalah, diam tak ada masalah. Mak pak dia kena bertaubat lah. Taubatan nasuha. Baik, itu satu kesalahan, satu kesilapan dalam hidup, dia kena kembali kepada jalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pengampunan. Tapi bab wali tak boleh lah. Dia boleh hakim terus lah. Ya. Saya jawab dah tadi, soalan sama tadi. Soalan yang sama tadi. Kan? Dengar tak tadi? Saya jawab tadi. Yang tanya apa, nak solat sunat dengan solat qada. Saya dah jawab tadi. Maknanya kalau yang sudah ditentukan kita settle qada dulu. Tapi kalau yang tak ditentukan kita tak tahu banyak mana, itu sambil-sambil qada, sambil-sambil sunat. Ya. Ada lagi soalan? Soalan kita buka sampai pukul 11 malam. Dia kata tak balik dah malam ni, kata lapar dah, kan? Ada makan ni, ada makan. Oh, itu yang acara kemuncaknya tu. Acara kemuncaknya makan. Dan memang pun makan ni pun juga satu perkara sunnah Rasulullah SAW. Nabi sebut ketika mana Nabi mula-mula sampai di Madinah, ada 4 benda Nabi sebut. Apa dia? Afshus salam, tebarkan ucapan salam.
wa at'imut ta'am, bagi makan, wasilul arham, hubung ke silaturahim, wasallu bilail wan nasu niyam, salat waktu tengah malam ketika orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Jadi 4 perkara itu termasuk makan. Kita jamu makan, itu satu benda yang baik. Tambah-tambah orang yang memerlukan, lagi-lagilah kita nak bantu tuan-tuan. Mudah-mudahan ia akan mengeratkan hubungan sesama kita, kasih sayang antara kita. Baik tuan-tuan, sekadar itulah sedikit pembincangan kita pada malam ini. Moga-moga sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya pada malam ini, dan saya minta maaf tuan-tuan segala salah silap, terkasar bahasa, gurau-gurau dan sebagainya itu daripada kelemahan saya, diri saya sendirilah kelemahan saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bertemu di lain waktu insya-Allah dengan izin Allah. Sekadar itu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.